Selamat kembali ke Gol Penanti. Tadi kita dah elaborate secara mendalam tentang seorang bekas penyerang muda Bundesliga yang kini sedang mengganas di Premier League, Erling Braut Haaland. Sekarang ni pula, kita nak fokus terhadap satu perkara yang sangat menarik. Satu perkara yang aku dan Chun Hang memang suka buat, iaitu menggunakan statistik dan data untuk cuba mengkaji pemain-pemain muda yang memiliki potensi untuk menjadi pemain yang elit dalam beberapa musim yang akan datang. Dan kita nak fokus dan zoom ke arah Bundesliga sebenarnya untuk kali ini, di mana kita ada memilih lebih kurang 5 pemain Chun Hang. Tapi sebelum kita mulakan dengan pilihan pertama Chun Hang, aku just nak explain sikit. Kita tak include nama-nama seperti Florian Wirtz, seperti Jude Bellingham, seperti Jamal Musiala ataupun Karim Adeyemi, kerana mereka semua ni walaupun muda, bagi aku mereka adalah established players, well-established nama yang sudah dilihat sebagai pemain-pemain yang elit dah. Sekarang ni, 5 pemain yang kami pilih adalah pemain-pemain yang masih belum menerima penghormatan yang ekstensif daripada dunia bola sepak secara am. Satu kriteria, mereka perlu berumur 21 dan lebih bawah. Dan yang lain, tak kira posisi, tak kira peranan, kami telah memilih 5 pemain muda yang sangat menarik untuk kita perhatikan di pentas Bundesliga. Kita nak mula dengan kau, Chun Hang. Okay. Siapa pemain pertama yang paling menarik perhatian kau di Bundesliga pada ketika ini? Pemain pertama I adalah seorang player daripada Hoffenheim. Dan kalau kita lihat secara statistik, penciptaan peluang melalui dribbles, Hoffenheim adalah di antara terbaik dan ataupun they created the most chances melalui menggelecek. Dan salah satu faktor adalah sebab mereka ada seorang pemain yang dikenali sebagai Georginio Rutter. Dan straight away, kita boleh nampak di sini beliau ada satu kemampuan dan kebolehan, talent, satu bakat dari segi ball carrying volume. Ball carrying volume rating yang diberikan daripada Smarter Scout ini adalah 99. That's the highest, Maximum rating kepada ball carrying volume. Jadi beliau telah pun ada sesuatu kelincahan di atas padang, boleh menggelecek, melepas beberapa pertahanan dan juga boleh mencipta peluang melalui dribbling abilities yang cukup ketara. Kita nampak di situ juga ball recovery agak tinggi, Chun Hang. Ya, dan biarpun beliau seorang yang memiliki kepantasan di atas padang, beliau juga willing berkopan diri dari segi defensif. Beliau merupakan seorang pressing forward yang sanggup berkorban diri melakukan aksi-aksi defensif di atas padang. Sebab kalau kita lihat di sini, ball recovery mendapat rating yang cukup tinggi, 91, dan pressing frequency 65. Jadi beliau adalah seorang pemain yang boleh mengganggu build up play dari pasukan lawan di dalam attacking third. Dan Chun Hang, kalau kita lihat dari sudut pandangan statistik juga selepas ini, kita boleh nampak yang Rutter memang seorang dribbler yang luar biasa dalam konteks pasukan Hoffenheim. Ya, kalau kita lihat secara statistik pula dengan Georginio Rutter, kita akan menggunakan jumlah dribbles setiap 90 minit dalam skuad Hoffenheim musim ini. Dan di sini Georginio Rutter, 6.55 dribbles setiap 90 minit. Itu sangat ketara. Dan kalau kita lihat pencabar terdekat beliau adalah Christoph Baumgartner yang hanya menyelesaikan 1.85 dribble setiap 90 minit. Itu satu jurang yang cukup besar. Jadi kita di sini tahu Rutter memang merupakan outlet, transitional outlet yang Hoffenheim ada, yang memang ada bakat untuk melakukan pergerakan bola ke arah pintu gol. Georginio Rutter adalah seorang pemain, kalau anda lihat melalui mata kasar dalam sesebuah perlawanan, dia adalah seorang pemain yang boleh bawa kita terbangun dari kerusi kerana dia ada satu kelincahan yang luar biasa. Pemain kedua, pemain pertama aku, Chun Hang, adalah seorang individu yang dikenali sebagai Tom Kraus. Aku sangat minat kepada holding midfielder. Secara amnya aku banyak tertarik kepada holding midfield players, dan Tom Kraus ni bagi aku adalah mungkin antara holding midfield players yang dalam masa terdekat boleh menjadi antara yang terbaik di Eropah. In fact, this season, sebelum kita nak pandang statistik tu, kita lihat pecahan Smarter Scout dulu. Rating untuk pressing frekuensi dia adalah 97. Seorang pemain yang sangat agresif dalam meletakkan tekanan terhadap pasukan lawan, dan pada masa yang sama, ball carrying volume dia adalah 98. Jadi bukan sahaja dia boleh mendapatkan semula kawalan bola melalui pressing frekuensi,
tetapi pada masa yang sama dia cukup selesa untuk menggerakkan bola dari zon bawah ke atas melalui ball carrying abilities dia. Seorang pemain yang berada di tahap yang sungguh elit. Gambar ini anda nampak dia menyarung jersey RB Leipzig kerana itu adalah parent club dia, tetapi sekarang dia beraksi secara pinjaman di Schalke 04 dan nampak seperti dia seorang pemain yang sangat luar biasa pada ketika ini. Dan bagi aku, kita nak juga lihat salah satu statistik yang baik tentang Tom Krause ni kerana secara keseluruhan di Eropah musim ini, setakat ini, dia adalah pemain yang melakukan paling banyak tackles. 33 tackles yang meletakkan dia di tangga pertama Eropah. Di belakang Benjamin Andre dari pentas Ligue A, Michael Dessler, Laurent Abergel, Tagliafico dari Lyon juga, kesemuanya di bawah Tom Krause. Pada usia yang sangat muda, bawah 21 tahun, dia telah pun menjadi tackler yang terbaik pada ketika ini selepas lebih kurang 7-8 perlawanan di Eropah. Definitely one player yang kita perlu perhatikan dalam musim ini bersama Schalke dan dalam musim-musim yang akan datang. Pemain seterusnya untuk kau, Chun Hang, siapa? Okey, pemain seterusnya adalah seorang defensive midfielder pula daripada Borussia Mönchengladbach. Dan secara amnya, apabila Borussia Mönchengladbach announce Daniel Farke ex Norwich City ketua jurulatih mereka mengambil alih, ada banyak soalan telah pun ditumpul terhadap kepercayaan ataupun pencapaian Daniel Farke sebagai seorang manager. Tetapi kita tahu sebenarnya beliau tidak memiliki players yang dia ingin untuk memain sesuatu corak permainan yang dia ingin mencipta di Norwich City. Tetapi dalam Borussia Mönchengladbach ada banyak pemain yang sangat sesuai dalam falsafah Daniel Farke, dan antara satu pemain yang cukup luar biasa dalam sistem Daniel Farke adalah pemain seterusnya, Kodio Kone. Dan kalau kita lihat pecahan SmarterScout rating, nampak seperti link up dan ball carrying sangat tinggi, 96-94. Sangat tinggi. Straight away kita boleh nampak tahu dia punya kekuatan utama Kone adalah dari segi possession. Kalau kita lihat di sini, like you said, link up play volume 94 dan ball retention 82. Dia akan memberi ketenangan di atas padang kepada Borussia Mönchengladbach supaya dia seorang yang lebih safe. Kalau kita lihat progressive passes mendapat rating yang sedikit rendah, tetapi ini membuktikan Kone adalah seorang yang mungkin bukan seorang yang akan melakukan hantaran yang berisiko tinggi sebab akan get cancelled out very easily, tetapi adalah seorang yang lebih selamat dalam melakukan hantaran-hantaran beliau. What about statistik dia di Eropah secara am pada ketika ini? Kerana nampak seperti, bukan di Eropah tetapi di Bundesliga, nampak seperti Kone menduduki kedudukan yang sangat positif dalam beberapa kriteria yang berbeza. Kita boleh lihat di sini, passes into the final third 36 di tangga ke-7. Tackles, jumlah tackles 21 di tangga ke-4. Jumlah tekanan di season dalam Bundesliga 130 di tangga ke-3 dan juga fouls drawn 19 tangga ke-4. Jadi di sini kita boleh ada nampak satu gambar bahawa Kone adalah seorang midfielder, seorang defensive midfielder yang agak komplit. Dia boleh melakukan hantaran, dia juga boleh melakukan aksi defensif, boleh memenangi kawalan bola balik dan juga boleh menggerakkan bola ke kawasan bahaya hingga people are forced to foul him. Pemain seterusnya bagi aku, kerana Chun Hang dah pun memilih Kone, pemain seterusnya bagi aku adalah Piero Hincapié, individu yang beraksi untuk Bayer Leverkusen sebagai seorang fullback. Again, seorang fullback banyak tugas, kena overlap, kena bantu tim dari sudut pandangan menyerang. Dan kalau kita lihat pecahan SmarterScout untuk Piero Hincapié, kita boleh nampak ball carrying volume sangat luar biasa, link up play juga agak elite, shot volume agak baik, receptions in the penalty box baik, attacking output juga agak baik. Jadi dia seorang fullback yang sangat bersifat menyerang, but the standout quality is aerial duels quantity, rating yang 90. Dan perkara ini akan saya buktikan kepada anda melalui satu lagi statistik, iaitu bagaimana jika dibandingkan Hincapié dengan semua rakan sepasukannya di pentas Bayer Leverkusen, kita boleh nampak bagaimana dia adalah antara pemain yang paling kerap memenangi perebutan bola di udara. 16 aerial duels won, hanya di belakang Patrick Schick. Understandable kerana Patrick Schick adalah penyerang utama yang akan menerima bola tinggi, tapi Piero Hincapié memenangi lebih banyak perebutan bola di udara berbanding dengan dua centre back mereka, iaitu Jonathan Tah dan juga Edmund Tapsoba. Dan pada masa yang sama, yang lebih menakjubkan, aerial success rate
Piero Hincapié adalah yang terbaik jika dibandingkan dengan 5 pemain ini, iaitu 59.3%. Seorang fullback yang bersifat menyerang, seorang fullback yang boleh membantu pasukan dari penciptaan peluang, tetapi seorang fullback juga yang elit dalam memenangi kawalan bola di udara. Final player untuk kau, Chun Hang. Final player juga merupakan seorang fullback dan juga merupakan seorang pemain daripada Borussia Mönchengladbach. Joe Skelly, player daripada Amerika Syarikat yang kini berusia, I think, only 19 tahun. Itu sangat luar biasa dan in 630 possible minutes, beliau telah beraksi dalam 624 minutes. Ini membuktikan bahawa beliau sentiasa akan menjadi jentera reliability kepada Daniel Farke. Dan kalau kita lihat pecahan Smarter Scout rating, apa yang sangat ketara di sini adalah link up play volume dan juga ball retention. Sebagai seorang fullback, tugas utama Joe Skelly bukanlah untuk overlap, bukanlah untuk melakukan hantaran-hantaran macam Trent Alexander-Arnold, tetapi adalah untuk membantu Borussia Mönchengladbach menguasai possession dan keep the ball. Kalau kita lihat di sini, link up play volume ini membuktikan bahawa beliau sering kali akan melakukan hantaran-hantaran yang agak selamat untuk membantu Borussia Mönchengladbach keep the possession. Dan ball retention di sini membuktikan beliau tidak seringkali menghilangkan kawalan bola dan itu satu aspek yang sangat mementingkan daripada Daniel Farke. Jadi itu dia 5 pemain yang muda yang boleh menjadi pemain-pemain bertaraf elit dalam beberapa musim yang akan datang. 5 pemain ini anda perlu perhatikan dengan lebih rapat di pentas Bundesliga. Maybe in the next few episodes kita akan cuba explore La Liga ataupun Liga A ataupun Serie A, tapi for now ini adalah 5 pemain muda terbaik di pentas Bundesliga. Okey Chun Hang. Satu peringatan kepada korang. Jangan lupa layari YouTube Astro Arena kerana di situ kita ada segmen Kamus Stats yang musim ini akan, ataupun episod ini akan explain shot creating actions dan definisi tersebut. Tapi buat masa sekarang nampak seperti kita perlu wrap up. Terima kasih kepada anda yang menonton di rumah. Kita akan jumpa dalam episod Goal Per 90 yang akan datang.